Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ghali Fazawadi. Nombor bilik saya C1A1829. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tapak warisan, yang mana merupakan tugasan 2 dan merupakan subjek SCM 2063 Perundangan Warisan. Okey. Seterusnya adalah percalonan tapak Masjid Tupulau Condong. Nama yang diberi ialah Menara Masjid Tupulau Condong. Jenis tapak adalah merupakan sebuah bangunan. Alamat yang berada pada Jalan Pulau Condong 2 yang berposkod 16500 Pulau Condong, Kelantan, yang bermukimkan Pulau Condong dan di daerah Macang. Pemilik tapak sebahagiannya adalah dimiliki oleh Ma'id, di mana Majlis Agama Islam Kelantan, dan sebahagian lagi atas nama Haji Ahmad Syukri bin Haji Muhammad Nur. Tanah tersebut telah diwakafkan namun dalam proses pertukaran nama. Pentadbiran tapak sepenuhnya dimiliki oleh Ma'id dan penjagaan pula dijaga oleh pihak pengurusan masjid, Ma'id dan Jabatan Warisan Negara. Usia tapak pada tahun 2023 adalah 166 tahun. Kegunaan tapak tersebut adalah tempat melaungkan azan dan kini diletakkan alat pembesar suara di menara. Keadaan fizikal tapak tersebut dalam keadaan yang baik. Jenis seni bina tapak tersebut adalah tradisi Melayu. Seterusnya adalah latar belakang. Masjid Pulau Condong merupakan satu kawasan penduduk kampung kerana dibuat bersama dengan penduduk kampung. Pembinaan Masjid Tupulau Condong dimulai pada tahun 1856 bersamaan dengan 1273 Masihi, dan pembinaan tersebut diketuai oleh Haji Abdul Samad bin Haji Abdullah. Ketinggian menara Tuk Pulau Condong hampir 18 meter dan mempunyai lilitan luas 2.8 meter. Di dalam menara terdapat sebuah batang layang yang tidak bersambung dan berfungsi sebagai faksi kepada menara tersebut. Menara ini telah dibina oleh penduduk kampung dengan tanpa menggunakan teknologi moden, mana mereka menggunakan teknologi tradisional iaitu seperti beliung, kapak dan sebagainya. Mengikut sejarah, Masjid Tupulau Condong pernah terbakar kerana dibakar oleh awang Senet. Seterusnya, menara ini dibina oleh penduduk kampung secara bergotong royong dan diketuai oleh Tuk Pulau Condong. Tuk Pulau Condong adalah seorang ulama Melayu yang tersohor di Nusantara yang bertanggungjawab dalam menyampaikan dakwah dan menyampaikan syiar Islam. Menara ini dibina tanpa menggunakan teknologi canggih dan tanpa paku, dan hanya menggunakan tradisi dengan menggunakan kepakaran tukang Melayu ketika itu. Menara ini berbentuk segi lapan dan sedikit condong. Menara ini mempunyai 25 buah anak tangga yang dibuat mengelilingi faksi yang mengikut arah lawan jam. Menara ini berfungsi sebagai tempat bila melakukan azan, dan kini menara tersebut mempunyai fungsi yang sama. Dan seterusnya, ada nilai warisan. Nilai warisan terdapat yang menunjukkan keunikan seni bina tradisi Melayu. Pembinaan menara tersebut tanpa menggunakan canggih, iaitu di mana menggunakan beliung, kapak dan menggunakan teknologi pahat dan ukiran daripada tukar-tukar Melayu tradisional. Menara ini dibina oleh ulama yang terkenal yang terawal di Kelantan, iaitu Tuk Pulau Condong. Seterusnya, ini adalah lampiran gambar-gambar tersebut. Okey, dan itu. Salam sejahtera, nama saya Lorenisa Lois bernama metrik C21E1773. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 objek warisan Katara, yaitu Petagas War Memorial. Petagas War Memorial telah dibina pada tahun 1946. Ia terletak berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Sabah, Terminal 2 di daerah Putatan, iaitu tidak jauh dari stesen kereta api Putatan. Lokasi pembinaan Petagas War Memorial adalah merupakan lokasi sebenar mangsa-mangsa dikebumikan yang terkorban dalam mempertahankan Sabah semasa Perang Dunia Kedua. Kepentingan Petagas War Memorial adalah bagi memperingati mereka-mereka yang terkorban dalam mempertahankan Sabah semasa pendudukan Jepun di Sabah dalam Perang Dunia Kedua. Petagas War Memorial juga penting sebagai pusat pendidikan mengenai sejarah Sabah. Ia juga penting sebagai destinasi pelancongan tempatan dan antarabangsa.
Nilai Petagas War Memorial adalah sebagai pusat sejarah di Sabah. Ia juga merupakan sebuah taman peringatan yang dedikasikan kepada mangsa-mangsa Perang Dunia Kedua di Sabah. Berikut merupakan lampiran Petagas War Memorial. Assalamualaikum. Nama saya Hazin bin Syafaiza binti Hamdin, not matric C21S1735. Hari ini saya akan membentangkan bahagian untuk warisan tidak ketara. Objek yang saya pilih untuk warisan tidak ketara ini ialah nasi dagang. Nasi dagang berada di kategori makanan warisan. Nasi dagang merupakan sejenis makanan tradisional atau hidangan yang terkenal di Terengganu dan Kelantan. Ini merupakan latar belakang atau sedikit sejarah tentang nasi dagang ini, yang dikatakan bermula apabila nasi dagang dihasilkan bertujuan untuk diperdagangkan kerana ia merupakan makanan yang enak, tahan lama, mengenyangkan dan boleh dimakan pada bila-bila masa. Hidangan nasi dagang ini pada suatu masa dahulu amat terkenal di beberapa buah kawasan seperti selatan Thailand, Kelantan dan Terengganu. Kisah asal-usul nasi dagang ini dikatakan untuk versi Kelantan, ini membawa kisah kepada kisah Puteri Saadong yang merupakan antara raja perempuan yang memerintah negeri Kelantan di antara tahun 1667 hingga 1671, dan nasi dagang ini dikatakan telah dicipta dan dihasilkan oleh Puteri Saadong ini. Tetapi berbeza pula dengan kisah asal-usul dan sejarah nasi dagang bagi versi negeri Terengganu. Kisah nasi dagang Terengganu ini sebenarnya lebih kepada kisah para nelayan yang menjadikan pekerjaan utama bagi penduduk Terengganu pada suatu ketika dahulu. Kisahnya ringkas saja, di mana masyarakat nelayan di Terengganu dikatakan telah menghasilkan nasi dagang sebagai bekalan buat mereka ketika di lautan. Nasi ini yang dihasilkan dengan santan dan mempunyai lauk ikan yang berkuah, bertujuan untuk memberi tenaga yang mencukupi untuk mereka bertahan di lautan. Seterusnya ialah nilai warisan yang terdapat dalam makanan tradisional ini, iaitu yang pertama, pemeliharaan makanan tradisional. Nasi dagang adalah sebahagian daripada warisan makanan tradisional Malaysia. Melalui pemeliharaan makanan tradisional ini, nilai-nilai warisan ini boleh diwarisi dari generasi ke generasi dan membantu orang ramai untuk mengenali dengan makanan tradisional yang ada di Malaysia. Kepentingan makanan tradisional, nasi dagang merupakan satu makanan tradisional yang berasaskan nasi yang amat digemari oleh masyarakat Malaysia. Makanan tradisional juga memainkan peranan penting dalam makanan warisan di Malaysia. Ia menunjukkan betapa terkenalnya nasi dagang ini yang menjadi makanan tradisional rakyat Malaysia, terutamanya di Terengganu dan Kelantan. Seterusnya ialah menghubungkan generasi. Melalui makanan tradisional ini, iaitu nasi dagang, generasi muda boleh melibatkan diri dalam melestarikan dan mempelajari nilai dan sejarah yang dipegang oleh nenek moyang mereka dalam mengekalkan makanan tradisional nasi dagang ini di zaman moden ini. Hal ini membantu mewujudkan ikatan antara generasi yang berbeza dan membantu mengekalkan makanan warisan yang ada. Dan yang terakhir, nasi dagang juga mempunyai nilai filosofi yang harus diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai filosofi yang boleh kita pelajari iaitu kearifan dan tradisi tempatan, kerana nasi dagang adalah sebahagian daripada warisan masakan Malaysia yang kaya. Ini merupakan contoh untuk nasi dagang. Untuk yang lauk ikan, dia lebih kepada version Terengganu, dan yang sebelah ini merupakan lebih kepada version Kelantan lah. Itu saja dari kumpulan kami, dan sekian, terima kasih.